الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bila dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi sekian. Jadi alhamdulillah dengan ruang yang ada ini kita cuba mengisi sikit sebanyak memandangkan ustaz yang dijadualkan pada malam ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita. Jadi dalam tempoh fatrah yang ada ni kita cubalah untuk sama-sama mengisi ruang ini, terutama sementara kita menunggu isyak, insya-Allah. Muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah berada hampir pertengahan bulan Syaban dah. Sehari dua lagi, hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis ni kita akan pertengahan daripada bulan Syaban. Goleknya kita ni ada kebanyakannya buat sambut nisfu Syaban. Tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati bahawa kita ni dah lama dah nak sambut bulan puasa. Alhamdulillah tahun ni insya-Allah dengan izin Allah kita sambut puasa dalam keadaan barangkali longgar sikit dengan tahun lepas. Tahun lepas agak SOP ketat sikit, penjarakannya dan sebagainya. Tahun ni seperti mana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri beberapa minggu lepas, tak silap lah, bermula 1 April tidak ada lagi penjarakan. Soh-soh ni barangkali rapat semula. Apapun kita akan tunggu pengisytiharan daripada pihak berkuasa agama setempat. Kalau kita ni kat Terengganu, Maidam ataupun Jahit, buat dasarnya Maidam, Jahit pelaksananya. Kita tunggulah perkeliling ataupun kenyataan daripada pihak Maidam bagaimana kedudukan SOP selepas daripada 1 April nanti bagi seluruh masjid dan surau negeri Terengganu. Apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berada dalam musibah yang menimpa kita hampir 2 tahun yang lalu. Penghujung 2019. Lepas tu tahun 2000, 2001, dan alhamdulillah hari ini kita duduk dalam tahun 2002. 2 tahun yang lalu kita berbeza dengan sembahyang yang mengikut SOP. Boleh gatek, tak boleh gatek. Masjid buka gatek, tak buka gatek. Itu kita lalui dalam fatrah umur kita 2 tahun lalu. Tok Imam kita umur berapa dah ni? 60 lebih dah. Dalam tempoh 60 lebih tu, 2 tahun lepas kita melalui peristiwa tersebut. Amir berapa dah tahun ni? 20 lebih kan? Jadi kita temu dengan tempoh tersebut yang kita tidak pernah terbayang dalam fikiran kita. Siapa larat sejik kena tutup? Tak pernah. Barangkali benda ni tidak pernah digambarkan oleh kita.
masjid besar, bertekak-tekak, akhir kali arah tutup kerana pandemik, musibah, ada virus yang Allah Ta'ala lahirkan bagi menguji umat ini. Sebab musibah yang menimpa adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala uji kita. Dahlah 2 tahun baru ni kita ditimpa ataupun kita berada dalam suasana pandemik, ataupun kita suasana musibah, virus yang terpaksa kita kena jaga belaka. Diri kita sendiri pun kita kena jaga, anak isteri kita kena jaga, rakan taulang pun kita kena jaga belaka. Dok pergi kerja, dok pergi sekolah, tutup habis. Dok. Itu suasana yang berlaku kerana musibah yang Allah Ta'ala utuskan ataupun Allah Ta'ala zahirkan bagi menguji umat itu sendiri, sama ada sabar ataupun tidak. Begitu juga hak berlaku kerian ni, dahlah 2 tahun kena musibah. Hari ni kau hak parok lagi, makin parok makin ramai lagi hak kena, walaupun ada dah hak cocok vaksin dan sebagainya. Kebelakangan ni pula musibah banjir. Banjir yang tak tentu. Hujung tahun hari tu kita dikejutkan apa yang berlaku di Pahang, di Bentung, di belah-belah nu. Lepas tu penghujung Februari ataupun awal Mac baru ni, mari kampung kita pula. Mari apa? Musibah banjir besar. Kalau orang tua-tua tahulah, orang dulu dia kata boh merah, banjir merah. Rupanya merah sungguh. Kalau istilah orang dulu tu merah sebab air dia, hak turun tu merah. Baru ni kita dapat lihat sendiri dengan mata kita, kurang lebih sama je apa yang berlaku terhadap saudara-saudara kita di belah Hulu Terengganu. Hulu Terengganu, Besu, Kemaman, Setiu, yang menerima musibah yang cukup menguji keimanan masing-masing, kesabaran masing-masing. Ada hak setengah tu tergelang habis, ada hak setengah tergelang separuh, ada hak setengah tak ada terus. Kalau hak belah Pahang tu tak ada terus. Kalau kita pergi, orang kampung kita orang pergi gotong royong buat rumah, sebab rumah hilang terus. Dilancang baik, di mana lagi ditemeluh baik, kita pergi belaka tengok suasana, air naik biasa-biasa, dia kata setikak aja tergelang, terik ni 2 tikak tergelang. Apa hak berlaku kat dia, berlaku kat kita baru-baru ni, iaitu di Hulu Terengganu habis. Yang tidak pernah banjir pun banjir juga. Banyaknya lupa lah. Yang dimasukkan dengan boh merah baru ni jadi pula. Dengan lupanya sekaki 2 kaki dalam rumah. Ada setengah tu lupa sama ngesilik, tergelang tu sama ngatak. Lupa dalam. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, pada sahabat-sahabat kita yang menerima musibah ini. Kita mendoakan supaya mereka bersabar dengan ujian yang menimpa kepada mereka. Kerana itu sebagai satu ujian yang Allah Ta'ala nak tengok sama ada kita bersabar ataupun tidak, dan menjadi ujian kepada kita juga. Kita ni orang hak selamat ni, hak duduk atas bukit ni, nama pun Gong. Gong Tok Nasik, Gong Pak Masih,
Gong baru, gong pari, nama pun gong. Selamat. Ada. Allah Ta'ala uji juga kita sejauh mana keperhatian kita dengan saudara-saudara kita. Nah, bantuan lagu mana kita pergi tolong dok, ulul kok sifati kita bagaimana. Ada. Dia makan tak makan etek, kita makan lebih-lebih. Ada. Itu dia. Jadi pokok pakar ni dia menjadi ujian kepada yang terkena dan ujian juga bagi yang tidak terkena, untuk melihat sejauh mana keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita yang berhadapan dengan perkara ini. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang menimpa ujian, orang yang kena ujian, tak kira lah hujan benda apa pun, iza asabathum musibatun, apabila terkena kepada mereka musibah, ujian, tak kira lah ujian tu kecil, tak kira lah ujian tu besar, tak kira lah ujian tu berbentuk macam mana sekalipun, dia akan mentafwidkan ataupun menyerahkan dirinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan sebut bahawa semua ini mari daripada Allah, dan kepada Allah Ta'ala juga kita dikembalikan. Harta kita banyak, kena banjir. Orang yang duduk tepi sungai biasanya kena banjir. Dan orang yang duduk atas bukit, jangan kata dia selamat semua. Bukit utuh mana ada. Macam baru ni, apa yang berlaku minggu lepas, yang berlaku di Ampang, bukit utuh. Hak duduk mana? Pokok pakarnya Allah Ta'ala berkuasa belaka. Jadi yang paling penting, kita kena meletakkan diri kita, pergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada cara lain. Kita kena tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ni mari daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala akan nilai belaka amalan kita, kecil ke besar ke dan sebagainya. Jadi musibah yang kena kepada kita, kita kena jadikan ianya sebagai panduan bagi kita, pengajaran kepada kita. Ada setengah orang, dia bersabar dengan ujian yang tertimpa ke atas dia. Dia jadikan sebagai satu semangat bagi dia untuk berubah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada setengah orang dengan sebab musibah tersebut, dia menjadi makin jauh dengan Allah. Itu salah, ataupun kita kata terpesong daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Sepatutnya kita ni apabila kita kena musibah, kita mendekatkan, lebih dekat diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebab banyak dosa kita ditimpa musibah. Mungkin sebab banyak benda yang kita buat yang Allah Ta'ala tak redha, yang Allah Ta'ala tak setuju, mengakibatkan kita mengundang musibah tersebut. Kita kena nilai maka. Sebab tu dah dia ada konsep muhasabah. Dalam Islam ni ada konsep muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, ataupun hitunglah diri kamu, semoklah diri kamu sebelum kamu dihitung, dihisap, disemok, dinilai. Anak-anak kita periksa, sebagai contoh. Periksa itu adalah untuk menilai keupayaan dia. Sekarang ni anak-anak periksa benda apa ni? SPM tak? Anak-anak kita periksa SPM. Periksa itu sebagai penilai, sebab tu dipanggil sijil pelajaran Malaysia.
Untuk nak nilai dia lagu mana, dia boleh pergi jauh tak lagi, boleh masuk U ke tak, boleh sambung diploma ke tak, boleh sambung dan seterusnya, boleh kerja ke tak. Jadi nilai itu untuk melihat sejauh mana ujian yang dibawa, periksa yang dibawa, itu untuk menilai tahap seseorang itu. Jadi musibah yang kena pada kita, ada setengah tu Allah Ta'ala nak nilai kita. Ada setengah orang dia mampu bersabar dengan musibah yang terkena pada dia, maka Allah Ta'ala mengangkat darjat dia. Ada setengah orang tak mampu, nyupoh maki pula, warna ni paha aku kena, orang lain tak kena, orang lain segom mego, kalau nak kiranya orang lain tu teruk pada aku okay. Hidup main gitu pula. Patutnya dia sabar dengan ujian yang kena pada dia. Maka semua ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk menyucikan diri kita dan mengangkat darjat kita. Dan nak lagi kita kena ingat benda tu. Kalau kena ni banyak, sekarang ni banyak ni, seminggu dua ni ada positif situ, positif sini, ada swag, artikel lah, macam-macam tu kau bimbo sekali, ada artikel lah, menapa lagi, jadi hak ni swag pun positif, hak ni swag positif, hak ni swag positif. Bila swag positif, kita kena fikir positif juga lah, itu dia. Jangan bimbang, kerana ada hikmah yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Ada hikmah. Dengan sebab tersebut kita menjadi dekat diri pada Allah. Ada masa kita untuk dengan Allah Ta'ala. Barangkali sebelum kena tu kita jauh lagi, pergi mari, tak teringat, tak rapat mana dengan Allah Ta'ala, ibadat pun kurang-kurang, bukan barangkali kena positif sikit, jadi duduk rumah sikit, duduk pergi mana sangat, kuarantin rumah aja lah ni, duduk mana sangat, jadi banyak sikit masa untuk nak ngaji pun banyak masa, untuk nak zikir pun banyak masa, untuk nak sembahyang pun banyak masa sikit. Kalau tidak, banyak kerja lain daripada ingat pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena fikir positif. Kadang-kadang orang ni dia tak fikir positif, itu yang dia jadi bimbang, takut, fikir cara yang tidak betul, maka kita akan merosakkan diri kita itu sendiri. Jadi pokok pakarnya kita sebagai seorang Islam, kita kena melihat sesuatu musibah yang terkena kepada kita itu adalah satu nikmat bagi kita, untuk muhasabah diri bagi kita. Ini orang Islam kena jadi macam tu. Jangan kita menganggap itu bala bagi kita. Dan yang paling penting, kita kena bergantung kepada Allah. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, ista'inu, minta tolong dah dengan Allah, bis sabri, dengan sabar, was salah, dan sembahyang. Minta tolong dengan Allah, kita minta dengan Allah dengan penuh kesabaran dan tunduk sujud kepada Allah Ta'ala. Yang jadi setengah orang kita ni nak supaya Allah Ta'ala tolong dia, tapi semayang bang pun tak nak Allah Ta'ala tolong dia, tapi sabar tak ada.
Jadi sabar dengan sembahyang dia kena seiring. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala itu bersama dengan orang yang sabar. Ha ni banyak kali dah kita kupah. Ada ustaz-ustaz kita pun kupah. Nah. Jadi Allah Taala sebut dua kalimah ni seiring. Apa Allah Taala dah sebut ista'inu bis-salah waz-zakah. Ada. Minta tolonglah dengan sembahyang dan zakat barangkali. Apa Allah Taala sebut dengan benda-benda yang lain. Tapi Allah Taala sebut sabar, solat. Anda, sebab solat inilah yang ibadat yang paling dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita berinteraksi, kita ngadu dengan Allah Taala. Sembahyang ni kita ngadu dengan Allah. Sebab tu ayat tadi sabar dan solat. Nak minta tolong dengan Allah, kita solat. Sebab tu kita diajar sembahyang ajak, ada. Atau imam kita buat sembahyang ajak. Diajar kepada kita juga menegakkan solat tahajud untuk nak minta pertolongan dengan Allah. Sebab melalui solat ini kita mengadu dengan Allah. Ngadu kepada manusia sudah barang tentu tidak mendapat apa-apa bagi kita tanpa izin daripada Allah. Mengadu dalam Facebook, ada setengah orang kita mengadu dalam Facebook. Ada. Tak ada apa-apa juga. Orang boleh tengoklah. Orang boleh katalah begitu begini. Tapi hak sebenarnya kita mengadu dengan Allah dalam sembahyang kita. Minta dengan Allah pertolongan daripada Allah supaya penyakit yang terkena pada kita, kepada keluarga kita, anak beranak kita, masyarakat kita, musibah ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak sebenar. Ngujung ayat tadi Allah Taala sebut. Sebab sabar dengan sembahyang ini dia jalan seiring macam kita sebut tadi dah. Dan sembahyang ni kena buat tiap-tiap hari. Bukan main nak tabuh. Bukan main bulan saja. Bulan ni nak mari Ramadan ni. Kita nak sambut Ramadan. Kita dah lama dah lagi, dalam setengah bulan lagi kita akan sambut Ramadan. Ramadan bulan ibadah. Bulan ibadah. Bukan setakat Ramadan saja ibadah. Setengah kita ni Ramadan tu hari buat ibadahnya. Lepas pada Ramadan balik macam asal. Masjid kurang semula. Tak ada orang pula. Itu dah kurang tepat lah. Kita dah napi masing-masing ada kesibukan masing-masing. Tapi kesibukan kita itu sebenarnya tidak membolehkan kita untuk nak lari daripada Allah Ta'ala. Kita kena usaha. Barangkali kita tak boleh berjemaah di masjid sebab sibuk. Kita boleh berjemaah di pejabat. Kita boleh berjemaah di mana-mana tempat saja. Sebagai contoh. Pokok-pakar kena sembahyang. Jadi setengah orang kita ni Ramadan saja mari sembahyang, penuh masjid. Subuh pun penuh. Ni nak subuh pun tak apa penuh. Sesuh dua soh. Jadi kita pakat mari belaka. Jadi kita jangan jadikan bulan itu sekadar bulan tu je sembahyang. Tapi sembahyang ni kena berterusan. Dan tiap-tiap hari. Kena tiap-tiap hari 5 waktu sekurang-kurangnya dalam sehari. Hanya orang sabar saja yang boleh buat. Orang tak sabar dia tak boleh nak buat. Kena molek dia sembahyang zuhur je. Sembahyang dah ni sembahyang dah. Sembahyang zuhur saja. Sebab subuh dia payah nak bangun, dia tak sembahyang subuh. Ada setengah. Ada setengah sembahyang isyak aja. Sebab dia kata isyak ni dah kita balik rehat-rehat rumah, tak ada kerja sangat, kita mari sembahyang isyak ajalah. Ada setengah begitu.
Itu pun tidak betul juga. Dia sepatutnya 5 kali sehari. Seperti mana yang disebut dalam hadis. Ada mafhumnya bagaimana Rasulullah ada sebut. Mafhumnya sembahyang 5 waktu ni seumpama kita duduk rumah kita tu tepi sungai, kita mandi 5 kali sehari. Kita ni pun rasanya tak ada orang mandi 5 kali sehari. Barangkali ada kot, kita tak jumpa lah. Paling banyak pun 3 kali sehari tau. Ataupun hak goliknya 2 kali sehari je orang kita mandi ni. Mari subuh sekali, lepas tu dekat nak garik sekali. Biasanya gitulah. Jarang-jarang 3 kali. 5 kali ni jarang orang rasanya. Tak pernah jumpa lah. Barangkali ada. Tapi perumpamaan, kalau 5 kali sehari mandi, dalam keadaan kita ada sungai depan rumah kita, 5 kali sehari mandi, sudah barang tentu kita akan suci, bersih. Jadi sembahyang pun kita juga, kita kena buat 5 kali sehari, supaya kita ni sentiasa dekat, mengadu dengan Allah, terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat ini hanya ada orang yang sabar saja. Orang yang sabar sudah barang tentu dia akan lalai, lari, kadang-kadang buat attack, kadang-kadang tak buat attack. Jadi kita berada dalam tampuh patrah ini. Jadi kita kena mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik mungkin, untuknya menyelamatkan kita daripada sebarang musibah, sebarang bencana. Yang paling penting untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, musibah yang kita hadapi atas dunia ni, kita boleh lari lagi. Sakit sebagai contoh, kita boleh makan obat. Banjir, kita boleh lari naik atas bukit. Sebagai contoh hak berlaku sahabat-sahabat kita di Hulu baru ni. Kebetulan saya pergi tu di Allahu Akbar, satu kampung tu, nama apa ni, Gunung Menerung. Gunung Menerung tu kalau tuan-tuan tengok hak dalam video, ada hak lari naik atas bukit tu, baru ni tu, situlah kampung gi. Cakap dengan pengusi kampung situ, kita tanya, sebab kampung tu dia satu penempatan baru yang memuatkan 97 buah rumah. Rumah sutir-sutir, macam rumah PPRT tu, rumah sutir-sutir, 97 buah rumah, tapi berpenghuni 66 buah sahaja. Sebab baru, rumah baru suruh anak kuci dan sebagainya. Yang ada penghuni situ ialah 66 buah. Di situ dia ada surau, dalam kawasan tu dia ada surau, penempatan tu ada surau, dan dia ada dewan. Surau dan dewan ni dia agak tinggi sikit. Bila kita tanya dia lagu mana hak berlaku kat dia ni, kita tanya pernah banjir dok sini, dia kata pernah banjir, tapi tidak macam sekarang. Banjir sebelum pada ni melibatkan sekitar 20 hingga 30 buah rumah sahaja. Sebelum pada ni 20 hingga 30, lebih kurang gitulah. Tu pun tak tinggi, sekaki 2 kaki je. Sekaki 2 kaki tak ada air lalu saja. Sekarang ni berlaku lagu mana? Sekarang ini melibatkan 97 buah rumah, habis semua. Cerita sikit lagu mana yang capal larat kita tengok dalam video tu, lari naik atas bukit. Dia pun cerita, dia sebagai ketua kampung ni, ataupun kita panggil apa ni, pengurusi JPKK tau, budak muda lagi, memang budak muda lagi. Dia kata pekat awal tu bila banjir, dia kerah orang kampung dia ni pergi duduk kat surau. Lepas tu duduk di dalam dewan sebagai pusat pemindahan. Lepas tu hari kau naik,
naik dengan masa yang singkat. Akhir kali masuk ke dalam pusat pemindahan, padahal semua-semua dah banjir. Kad surah dengan balai apa ni, dewan tu tak pernah naik air. Baru ni air naik parah dada kat dewan tu. Tak? Kat dewan hok duduk semua-semua tu, dalam tu tempat perpindahan dia orang. Habis naik, apabila air naik kat dada, masa itulah dia mari mikir dan dia kabur belaka. Okey, lari naik atas bukit belaka. Tu yang kita tengok gambar naik atas bukit belaka. Tak? Pakai naik atas bukit tu kan. Orang naik atas bukit. Sebab nak naik fiber down dah. Tak? Dengan arus yang kuat dan sebagainya. Tak? Ini hak berlaku. Dan mudah-mudahan mereka sabar, dan kita pun orang kita alhamdulillah ramai NGO masuk, kerajaan pun masuk, NGO pun masuk, orang perseorangan pun masuk, bantu bersih dan sebagainya. Kesimpulan yang kita nak beritahunya, musibah yang kita hadapi atas dunia ni, kita boleh ikhtiar lagi. Tak? Air naik, kita boleh lari pergi kat tinggi. Tak? Habis tekad pertama, kita naik ke tekad kedua. Ni kat dua barangkali nak atas bumbung, kita boleh ikhtiar. Mari nyakit, kita kena ni COVID ni, kita boleh kuarantin lagi, beli obat itu, beli obat ni. Tak cukup obat Zohir lagi, macam-macam lah, majun itu majun ni. Vitamin tu, vitamin ni kita makan. Tapi musibah yang kita bakal hadapi nanti pada mahsyar nanti, hak tu dah boleh nak lari dah. Tak? Kecuali orang yang ada amal soleh. Jadi musibah yang paling berat ialah berhadapan dengan hisab Allah Subhanahu wa taala nanti. Hak tu bergantung kepada amalan kita atas dunia. Sembahyang bang kita lagu mana? Amal soleh kita lagu mana? Sebab inilah yang akan menjadi pelindung ataupun deposit kita apabila berjumpa dengan Allah Ta'ala. Simpanan kita. Simpanan kita lah. Duit kita banyak-banyak ada dalam bank, itu kita namakan simpanan. Itu simpanan di dunia. Hak simpanan kita nak bawa akhirat tadi tu, hak kita sumbang. Dan alhamdulillah, kita ni, masjid kita ni memang memerlukan sumbangan. Kita sebut lalu lah malam ni. Sementara nak isyak dah ni, ngujung dah ni, masjid kita ni alhamdulillah memang memerlukan pada sumbangan. Terutamanya kapek kita ni lama dah ni, dak kita tuan imam kita. Kita berhajat agak bincang baru ni nak tukar kapek ni biar comel sikit. Ni pun lama dah. Dan yang hak dekat sekali dengan kita ialah kawasan parking kita. Parking sebelah ni alhamdulillah usaha yang dibuat oleh Tok Imam kita, Tok Imam Haji Makno kita ni, usaha yang dibuat bermula daripada 2015 Ustaz dah. 2015 usaha untuk memperolehi kawasan parking ni alhamdulillah, yang amat buah amat menteri besar kita meluluskan. Dan kerajaan ambil dah, bayar dah, dan alhamdulillah seperti mana yang kita dapat lihat ni, kita bersodok dah, dan hari ni alhamdulillah kita tambur tanah dah. Tambur siap dah tu. Kita jangkakan dalam seminggu ni siap. Tapi setiap skoda ada dululah. Tak tahulah setakat mana. Yang pastinya tak bayar selesai lagi ni. Tak bayar selesai kita ni. Kepada hak tekan buat kerja ni, hak tuan tanah tu dia boleh belaka dah. Kerajaan belayar dah belaka ke dia. Kita tak kait hak tu. Hak bahagian kita ni, bahagian nak comel, dia panggil tajmil. Nak comel ni. Berapa rial kita tak tahu. Kita anggarkan lebih kurang 30, mungkin barangkali 40 kot. 30. Kita duk bincangnya ni sekali dengan permit kita lah.
Ini hari ni alhamdulillah kita masuk tanah dah. Berapa lori saya tak pasti. Dan barangkali esok kita akan selesaikan sebahagian, ada sikit lagi tu. Hak nak rombok tu. Dia nak rombok belaka tak boleh sebab tanah, dia panggil tanah apa ni? Tanah turung, tanah lembek. Jadi kes tak berani nak masuk. Berani takut tergelam susah pula dah. Jadi hari ni kita tambung dulu untuk memudahkan kenderaan awak kerja tu masuk, dan insya-Allah esok kita akan kontraktor ataupun tukang buat kerja tu akan selesaikan sebahagian ataupun sikit lagi yang sisa-sisa bangunan yang masih ada bersebelahan dengan sepadang kubur kita tu. Jadi insya-Allah kita jangkakan minggu ni siap dengan tambungnya, dan kita nak insya-Allah kalau dam minggu depan kita akan masuk batu kesyaran. Kalau dam minggu ni kita masuk minggu ni, tapi rasa minggu ni tak dah dah. Esok Rabu dah. Wah nak buang lagi siapa-siapa hak ada tu. Lepas tu mungkin minggu depan kita akan masuk batu kesyaran pula. Jadi insya-Allah hak ni lah jadi parking kita. Mudah-mudahan dah molek masuk Ramadan ni kita ada parking comel sikit. Bolehlah nak buat 50-60 buah pun barangkali kot. Menjadi keselesaan bagi masyarakat kampung kita ataupun mana-mana lah kalau nak mari semayang bang di masjid kita ni. Jadi kita bagi pihak saya lah terutamanya, bagi pihak rakan-rakan jawatankuasa masjid, amat-amat mengalukan sumbangan tuan-tuan. Dah kira lah nak uji sikit ke nak uji banyak tu, berilah. Kerana inilah tambungan kita. Setiap orang parking atas tanah tu insya-Allah ada nilai untuk kita. Orang mari duduk parking situ, mari semayang, kita dapat. Allah Ta'ala catat juga pada kita, la yang khusus syai'an, Allah Ta'ala tidak akan kurang. Kalau orang mari semayang tu dapat poseng, kita yang derma untuk parking itu pun dapat poseng juga. Ni sebuahnya gitu. Jadi hak ni sebagai saham kita. Kalau ada hak simpan banyak-banyak tu, ustaz dah, hak simpan banyak-banyak tu cikgu, orang marilah. Simpan lah sikit-sikit je dalam bank tu, orang mari belaka. Ke masjid ni insya-Allah kita akan selesai dulu bahagian parking, dan ada rezeki lebih lagi kita akan selesai untuk proses tukar kapek kita ni. Dan kita rancang juga satu lagi, iaitu kita nak cat semula masjid kita ni, terutamanya bahagian luar. Bahagian luar kita ni apabila kita rombok dah rumah ni nampak jauh. Nampak jauh kelari. Lumuk dan sebagainya. Masjid kita ni siap 2012 dah. Terima dah. 2012. Jadi ni 2022, 10 tahun dah. Lebih kurang gitulah 10 tahun. Jadi molek dah 10 tahun ni kita cat lah sekali bahagian luar. Bahagian dalam ni alhamdulillah kita bagi cat dah baru ni. Bahagian luar lagi insya-Allah kita akan cat dalam masa tempoh akan datang insya-Allah, barangkali lepas raya kot, barangkali kita akan selesai peringkat seperingkat-peringkat insya-Allah. Jadi kita memang mengalu-alukan sebarang bentuk sumbangan. Barangkali ada hok nak kata, ustaz saya nak sumbang belaka, tak ni nak parking kita ni bahagian atas saya seorang aja, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Kalau ada orang mari, ustaz tanah hak tambung ni saya belaka nak tanggung, kita alu-alukan insya-Allah. Itu dia. Apapun kita menerima sebarang sumbangan, besar ke kecil ke, macam kapek kita perlukan sumbangan untuk memastikan keselesaan kepada semua warga kampung kita untuk menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sumbangkan itu sedikit sebanyak akan menjadi jariah kita yang berkekalan untuk kita bawa bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi itulah sedikit rayuan daripada saya selaku pengurusi masjid bersama dengan rakan-rakan semua. Mudah-mudahan
kita dapat melihat suasana masjid kita dengan lebih selesa untuk kita sama-sama melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keselesaan yang ada ini, kita juga yang kena imarahkan dia. Jangan setakat ada selesa saja je. Dak parking pun ada dah. Dulu duduk sungguh parking tak ada. Nak mari tak ada orang parking. Dak. Ni parking ada dah, kita kena pakat mari. Dak. Pakat mari biar ramai, biar penuh. Itu dia, insya-Allah. Jadi itulah saja untuk malam ni. Sementara kita menunggu isyak, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita sama-sama sentuh tadi akan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Segala yang baik itu mari daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu mari daripada kelemahan saya sendiri, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.